khususan ila ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa ashabihi wa ila Syekh Abdul Qadir Jalani wa ila Syekh Junaid Al-Baghdadi wa ila Syekhul Hadith Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi wa ila ummihi wa abihi wa ila Syekh Ibrahim Mia wa ila Syekh Zubair Ahmad wa ila Syekh Ahmad Nakhoda wa ila Syekh Zakwan Faiz wa ila ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين اللهم. Nasihat keberapa San? 10. Ayyuhal waladu wahai anakku, law kana al-ilmul mujarradu kafiyan laka, kalaulah ilmu itu semata-mata ilmu cukup buat kamu, maknanya dapat ilmu sudah puas, tidak perlu beramal. Cari ilmu tanpa beramal. Kalau kamu rasa ilmu itu sudah cukup membawa kejayaan, kebahagiaan, keselamatan buat kamu nanti di hari akhirat, wala tahtaju ila amalin siwahu, dan kamu tidak berharap pun untuk beramal ataupun selain daripada ilmu kamu itu, lakana nida'u, maka apalah faedah Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru, hal min sa'ilin, siapa di antara hambaku yang ingin meminta kepada aku. Setiap malam Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun ke langit dunia. Langit dunia, yang sama dunia ni, langit yang kita nampak ni langit dunia lah ni. Belum langit yang pertama lagi. Langit pertama 500 tahun selepas lepas langit dunia baru langit pertama. 500 tahun selepas langit dunia baru langit pertama. Dan langit dunia ni pun kita tak tahu di mana penghujung dia. Kita tak tahu di mana penghujung dia. Yang kita nampak ni langit dunia lah ni, belum langit pertama lagi. Matahari, bulan, bintang, alam semesta, cakrawala, ada kan? Yang kamu nampak yang cakrawala yang warna biru lah, merah lah, apa dia panggil ni? Bima Sakti, ya kan? Bima Sakti, itulah inilah. Itu semua tu masuk dalam langit dunia lah tu. Belum langit pertama lagi. Itu masuk langit dunia. Planet Namek. Tahu planet Namek? Tak tahu? Dragon Ball punya planet. Itu semua masuk langit dunia, belum masuk langit pertama lagi. Besarnya tu, Basyal. Basyal. Besarnya alam semesta ni. Itu pun belum dapat diteroka lagi. Diteroka lagi. Okey. Jadi setiap malam Allah akan turun ke langit dunia. Bukan turun seperti mana yang kita fahami lah. Okey, turun ni dengan makna rahmat Allah tu turun. Kasih sayang Allah tu turun. Berkat daripada Allah tu turun. Bukan maksudnya Allah tu turun pergi langit dunia.
Faham ni? Itu sama lah dengan fahaman Mujassimah, fahaman Wahabi. Menyerupakan Allah seperti mana makhluk, sedangkan Allah ni laisa kamitslihi syai'un, tidak berhajat kepada segala sesuatu. Tapi Azmi, okey, saya masuk sikit bab akidah. Tapi Azmi, Allah di mana? Menengok atas dia. Allah di mana? Allah ada di mana-mana. Allah ada di mana-mana. Di mana-mana tu tempat kan? Kan? Kalau orang tanya Azmi, kau di mana sekarang? Di restoran. Azmi, kau di mana sekarang? Tempat memanah. Azmi, kau di mana sekarang? Gym. Azmi, kau di mana sekarang? Futsal. Jadi di mana tu merujuk kepada tempat. Jadi Allah di mana-mana. Allah di mana-mana tu merujuk kepada tempat. Jadi maknanya adakah Allah berhajat kepada tempat? Wahai Syekh Azmi? Macam mana tu? Tak tahu. Jadi sebenarnya soalan Allah di mana tu salah. Faham tak? Kalau ada orang tanya kamu, Allah tu di mana? Kau bagi tahu dia, soalan tu sudah salah. Bila soalan salah, jawapan tu pasti salah. Dan soalannya salah, kau pergi jawab lagi. Memanglah salah. Faham? Allah tu di mana? Di mana tu tempat. Dan Allah tidak berhajat kepada tempat. Faham ni? Tapi Azmi, belum habis lagi. Kalau kau berdoa, kau angkat tangan macam mana? Kenapa angkat tangan begini? Kenapa tak begini? Kenapa tak begini? Ataupun begini? Kenapa begini? Sambil muka-muka atas. Ya Allah. Adakah bermakna Allah tu di atas? Rofi? Adakah bermakna Allah tu di atas? Syarat merayu. Syarat merayu. Orang merayu dengan raja, hamba merayu dengan majikan, dia merayu bukan ke atas, ke bawah. Betul tak? Hamba raja tu duduk, dia pergi sembah tu. Ini masalahnya dia ke atas, angkat tangannya ke atas. Ya Allah. Nabi berdoa, angkat tangannya sampai nampak putih ketiaknya. Ya Allah, berdoa. Jadi adakah bermakna Allah di atas? Jawapannya tidak. Maha suci Allah daripada bertempat. Tapi kenapa kita mengangkatkan tangan kita ke atas? Kerana langit ini adalah kiblat doa. Faham? Kiblat doa. Okey? Nuzulur rahmah, turunnya rahmat. Jadi kiblat doa dipanggil. Jadi Allah akan turun nih setiap waktu subuh. Allah akan seru dengan seruan kepada hamba-hambanya. Apa Allah kata? Hal min sa'il? Mana hamba-hambaku yang mau minta kepada aku? Tak ada yang mau minta kah? Aku akan kabulkan. Hal min sa'il? Ada yang mau berdoa? Berdoa tu amal ke tidak? Amal lah tu. Hal min sa'il? Adakah yang beramal untuk berdoa di sini? Kalau ada, saya bagi. Nampak? Hal min mustaghfirin? Adakah yang mohon keampunan kepada aku pada waktu ini? Hal min taibin? Adakah orang yang bertobat kepada aku pada waktu ini? Kalau ada, aku terima dia punya tobat. Jadi berdoa, beristighfar, bertaubat, itu ilmu ke amal? Amal kan? Jadi kalau kamu hanya semata-mata mengatakan ilmu tu sudah cukup untuk kamu, buat apalah Allah cakap hal min sa'il tadi? Hal min taib tadi? Hal min mustaghfirin tadi? Sebab itu semua merujuk kepada amal. Bangun malam sembahyang, angkat takbir, kemudian bagi salam, berdoa. Itu kan semua amal. Betul tidak? Itu semua amal. Jadi mau tidak mau kena beramal juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk sahaja kota Madinah. Hadis yang pertama sekali Nabi sebutkan di Madinah. Ini hadis yang pertama sekali Nabi sebutkan di Madinah. Apa Nabi kata? Ya ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam. Itu yang pertama sekali. Silu bil arham, hubungkan silaturahim. Apa lagi? Wasallu bil laili wan nasu naim ataupun niam. Okey? Wasallu bil laili wan nasu niam. Dan bangunlah malam, bersolat malam ketika semua manusia lain sedang tidur.
Nampak tak? Absyus salam, sebarkan salam. Itu amal kan tidak? Amal. Silu bil arham, hubungkan silaturahim, ziarah. Wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Dalam hadis qudsi Allah katakan, wajiblah kasih sayang aku bagi mereka-mereka yang saling berziarah antara satu dengan yang lain kerana aku. Itu menghubungkan silaturahim lah tu. Amal ke tidak? Amal. As-sallu bil laili wan nasu niyam. Dan sembahyang malam dikala manusia lain sedang tidur, tu amal ke tidak? Amal. Kemudian yang terakhir Allah kata apa? Apa? Ustaz? Tadkhulu jannata bis salam. Kamu akan masuk syurga dengan salam, maknanya dengan sejahtera. Nampak? Afsyus salam, silu bil arham, sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulu jannata bis salam. Kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Tu. Jadi semua tu yang dibagi tahu, semua amal. Lepas Nabi sebut amal yang pertama, Nabi sebut amal yang kedua, kemudian Nabi sebut amal yang ketiga, barulah yang keempat tu Nabi sebut kesan daripada amal, iaitu masuk syurga dengan salam. Faham tak ni? Jadi manusia berhajat tidak kepada amal? Berhajat. Faham? Manusia sangat-sangat berhajat kepada amalan. Okay? Jadi kalau semata-mata ilmu saja cukup buat engkau, kafian laka, cukup bagi engkau, maka apalah gunanya, apalah faedahnya seruan yang menyeru hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin, hal min taibin, dha'i'an bila faedatin. Semuanya akan jadi sia-sia tanpa sebarang faedah. Faham ni? Waruwiya, dan diriwayatkan, anna jama'atan minas sahabati ridwanullahi alaihim ajma'ina, ataupun radhiyallahu alaihim ajma'ina, diriwayatkan bahawa sesungguhnya ada sekumpulan sahabat ni sedang duduk berkumpul. Sedang duduk berkumpul. Zakaru Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkumpulnya sahabat ni bukan perkumpulan dunia. Sahabat ni bila berkumpul memang tujuan akhirat. Semua cerita tentang agama. Nampak? Sahabat Nabi ni semua cerita tentang agama. Bahkan sahabat Nabi ni cintanya mereka kepada agama, kuatnya agama mereka ni sampai ditargib untuk dunia. Tu sahabat. Sebab tu ada sahabat kata, ya Rasulullah, bolehkah kalau saya solat tidak berhenti, baca Quran tidak berhenti, kemudian berpuasa tidak berbuka? Ada sahabat kata begitu, bolehkah ya Rasulullah? Nabi kata, aku solat aku pun berhenti juga, aku tidur juga, aku puasa aku berbuka juga, dan aku nikah juga. Jadi tidak ada orang yang lebih bertakwa selain daripada aku. Orang yang paling bertakwa akulah. Tapi sembahyang tidak juga aku direct sampai tidak berhenti. Tidak juga aku puasa tanpa berbuka. Tidak juga baca Quran berterusan tanpa berhenti. Dan aku nikah juga. Nampak? Jadi sahabat ni apa? Kuatnya iman mereka terhadap agama ni sampai ditarget untuk dunia. Kena buat dunia, kena buat ini, kena buat ini. Sebab apa? Sebab agama terus. Nampak? Kita terbalik. Kita kena ditarget untuk agama sebab dunia kita terlampau banyak. Nampak? Itu iman sahabat ni macam gunung. Tahu gunung? Air dalam gunung. Air dalam gunung ni, kalau kau masuk gunung kan dia ada air di dalam. Air dalam gunung ni dia tidak akan terkesan dengan cuaca luar. Panas kah, sejuk kah, kemarau kah, beku kah, salji kah. Begitu juga suhu air tu. Tak terkesan dengan suasana luar. Macam itulah iman sahabat. Macam itulah iman sahabat. Tentera Rom dan Farsi minta bantuan tentera Cina. Orang Arab mau serang tentera Rom dan Farsi. Sahabat-sahabat Nabi mau serang tentera Rom dan Farsi. Tentera Rom ni tulis surat kepada Cina, negara Cina, untuk minta bantuan. Dia tulis surat sampai kepada Governor Cina, Raja Cina. Raja Cina bagi tahu apa? Dia kata, apa ciri-ciri orang Arab tu? Apa ciri-ciri orang yang akan serang kamu tu? Jadi tentera Rom ni bagi tahulah ciri-ciri mereka ni tak cukup makan,
Tak cukup tidur, tak ada tak ada kelengkapan perang mereka, tak cukup kelengkapan perang mereka. Tentera mereka pun sikit. Tapi mereka ni sentiasa berpuasa dan bangun malam menangis di depan Tuhan mereka. Tentera Rom sendiri bagi tahu. Jadi apa? Apa kata Gubernur Cina ni? Dia kata, dia tulis surat balas balik bagi kepada tentera Rom. Dia kata, aku boleh bagi kau tentera aku boleh bagi pinjam aku punya tentera, yang mana tenteraku yang pertama sekali berdiri di negara kamu dan tenteraku yang paling akhir berdiri di negaraku. Banyak ke sikit? Banyaklah. Rom Farsi sampai ke negara Cina. Jadi aku boleh susun tenteraku ni. Tenteraku yang pertama berdiri di negaramu, tenteraku yang terakhir berdiri di negaraku. Tapi semua ni akan musnah dengan serangan daripada sahabat-sahabat Nabi ni. Jangan kata tenteraku ni Gubernur Cina bagi tahu. Jangan kata tenteraku, gunung diletak di hadapan mereka pun gunung tu pun akan hancur. Nampak? Ini sahabat, iman mereka yang cukup padu. Faham ni? Jadi berkumpullah mereka ni. Apa yang mereka ceritakan? Zakaru Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Mereka sedang bercerita tentang satu orang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Umar. Siapa dia ni? Anak kepada Sayyidina Umar. Anak kepada Sayyidina Umar. Bapa sahabat Nabi, anak pun sahabat Nabi. Dua-dua sahabat Nabi. Bismillah. Abdullah bin Umar ni antara sahabat Nabi yang paling cinta dengan Rasulullah. Sekecil-kecil sunnah Rasulullah yang Rasulullah tidak suruh pun dia ikut. Sebab sunnah ni dia ada sunnah tasyri'iyah, ada sunnah ghair tasyri'iyah, ada sunnah yang dituntut, ada sunnah yang tidak dituntut. Suatu ketika Yusri, Abdullah bin Umar ni dia sedang naik kuda kan, naik unta. Dia pun pegang dia punya tali tu kan. Jadi naik unta. Bila dia naik unta ni macam orang kebaruan naik unta. Sekejap ke kanan, sekejap ke kiri, sekejap tarik ke kanan, sekejap tarik ke kiri. Jadi sahabat di belakang ni nampak dia macam beginilah, macam orang yang tak pandai bawa unta tu, kan? Jadi sahabat di belakang ni tanya, kenapa kau ni sekejap ke kanan, kejap kiri, kejap ke kanan, kejap ke kiri? Dia kata apa? Dia kata baru syak tadi aku nampak Rasulullah naik unta di sini, baru syak tadi. Dan dia punya tapak kaki unta tu masih ada. Aku malu kalau aku lalu di sini dengan tidak pijak tapak kaki unta yang Rasulullah tunggangi tadi. Itu pun dia ikut. Jadi dia punya unta tu dia mau kasih kena di tempat tapak kaki untanya Rasulullah. Tu Sayyidina Abdullah bin Umar. Lepas kewafatan Nabi, lama selepas kewafatan Nabi, Sayyidina Abdullah bin Umar jalan di satu tempat. Bila dia jalan tiba-tiba tunduk. Nampak? Jalan tiba-tiba tunduk, membongkok, kemudian dia tegak lagi, kemudian dia jalan. Sahabat di belakang pelik lah, mana ada apa-apa di situ. Tak ada tak ada halangan, tak ada bar, tak ada pokok apa semua. Dia tanya, kenapa kau tunduk? Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, dia kata, dulu zaman Rasulullah masih hidup di sini ada sebatang pokok. Dan pokok tu dia ada satu rantingnya yang menjunam. Jadi waktu tu aku nampak Nabi lalu di kawasan ni, Nabi tunduk sebab ada pokok tu. Jadi aku malu lalu kawasan ni kalau aku tidak ikut sunnahnya Nabi. Sampai begitu sekali. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Dia pergi naik haji, dia pergi naik umrah. Dia akan duduk. Setiap kali dia naik haji, setiap kali dia naik umrah, dia akan pergi satu tempat ni, dia akan buat duduk macam orang buang hajat. Qada hajat. Okey, buang air kecil, buang air besar, dia akan duduk. Bukan buang air kecil pun dia duduk saja. Jadi sahabat tanya, kenapa duduk? Sebab dulu setiap kali Nabi naik umrah, waktu haji dan juga umrah, Nabi akan singgah di sini untuk qada hajat dia. Jadi aku mau ambil sunnah Nabi walaupun aku nak qada hajat, tapi aku mau duduk di sini ikut seperti mana Rasulullah. Itu kecintaan sahabat. Benda yang kecil pun mereka apatah lagi yang besar-besar. Okey? Jadi sahabat-sahabat lain ni ceritalah tentang Sayyidina Abdullah bin Umar, tentang dia punya kehebatan, ketakwaan dia, cinta dia kepada Rasulullah. Faham? Okey? Inda Rasulullah SAW, di sisi Rasulullah. Mereka cerita ni di sisi Rasulullah. Faqala alaihi salatu wassalam, maka bila Nabi dengar cerita-cerita pasal Sayyidina Abdullah bin Umar ni, Nabi kata, ni'mar rajulu huwa. Sebaik-baik lelaki ni Sayyidina Abdullah bin Umar. Sebaik-baik lelaki Sayyidina Abdullah bin
Umar, "Lau kana yusalli bil laili." Kalau dia bangun sembahyang malam. Dia hebat sudah. Cinta dia pada Rasulullah hebat sudah, amal dia hebat sudah. Nabi tambah lagi, ni'mar rajulu huwa. Dia akan jadi sebaik-baik lelaki lau kana yusalli bil laili. Kalau dia itu sembahyang sebenarnya Nabi mau bagi tahu apa? Lelaki yang paling terbaik ini ialah lelaki yang mampu untuk bangun malam. Bukan Abdullah bin Umar saja, semua sekali sebenarnya. Lelaki yang paling terbaik ialah lelaki yang bangun malam. Jadi di sini hadis ni menceritakan tentang pentingnya bangun malam merintih di hadapan Tuhan. Okay, moga Allah bagi kita kekuatan untuk bangun malam. Jadi bangun malam ni apa yang perlu dibuat? 4 amalan. Kan? Ada 4 amalan yang perlu dibuat kata masyayikh. Yang pertama sekali solat. Yang kedua zikir. Yang ketiga doa. Yang keempat baca Quran. 4. Okey. Solat, zikir, doa, baca Quran. Jadi 4 amalan ni buat pada waktu malam. Jangan tinggal 4 perkara ni. Okey? Dan 4 amalan ni kena dibahagikan sama dengan waktunya. Kalaulah kamu bangun 1 jam. Okey? Okey, kamu set sudah. Set jam 2. Okey? Jam 2. Mau bangun berapa jam? Dia mau bangun 1 jam. Jadi 2 sampai jam 3 lah. Jadi maknanya dia kena bangun awal lah sikit, 1:30, 1:40 untuk dia siap-siap. 2 tu start sudah beramal lah. Faham ni? Jadi dia kena bahagikan 1 jam tu kepada 4. Jadi 15 minit solat, 15 minit zikir, 15 minit doa, 15 minit baca Quran. Faham? Dah cukup Ustaz 1 jam. Saya main PUBG siap sudah 3 jam. Saya bangun malam 3 jam Ustaz. Dia mau kasih seimbang dunia dengan akhiratnya. Faham? Dunia dia main 3 jam, akhirat pun bangun malam pun dia 3 jam juga. Jadi pecahlah 3 jam tu berapa? 6, 12, 18 kan? 180 minit. Di 180 minit tu pecah kepada 4. Berapa lah? Faham ni? Berapa? 40 45 kan? 45 minit solat, zikir 45 minit, doa 45 minit, baca Quran 45 minit. Faham? Jadi jadilah 3 jam. Begitu. Faham ni? Alhamdulillah. Wa qala alaihi salatu wassalamu li rajulin min ashabihi, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang lelaki di kalangan para sahabatnya, ya fulanu, wahai fulan. Jadi bila ada perkataan ya fulan ni maknanya perawi tidak mengetahui lah siapa nama sahabat tu. Okey? Tak ada rekod. Hadis tidak merekodkan siapa nama sahabat tu. Faham? Sebab kalau ada rekod mesti disebut sudah namanya di sini. Ya fulanu, wahai fulan, la tukthirin nauma bil laili. Janganlah kamu memperbanyakkan tidur pada waktu malam. Jangan banyak tidur pada waktu malam. Fa inna kathratan naumi bil laili yad'u sahibahu faqiran yaumal qiyamati. Kerana sesungguhnya memperbanyakkan tidur pada waktu malam akan menyebabkan orang yang banyak tidur itu akan menjadi fakir miskin nanti di hari akhirat. Kalau banyak tidur, aku Ustaz kan banyak tidur Ustaz. Aku tidur lepas subuh. Iyalah kau main game. Tengok Netflix, Squid Game, kan? Tengok macam-macam kau tengok. Bukan itu. Maksud tidak tidur di sini ialah tidak tidur disebabkan beramal. Fa inna kathratan naumi bil laili yad'u, dalam riwayat yang lain tad'u sahibahu faqiran yaumal qiyamati, kerana banyak tidur pada waktu malam itu akan menjadi penyebab kepada orang yang banyak tidur itu menjadi fakir
miskin, papa kedana nanti di hari akhirat. Ingat lagi kisah Junaid al-Baghdadi tu, awal-awal kitab kita. Ditanyakan kepada dia, "Mal khabru ya Abul Qasim?" Apa khabar kamu wahai Abul Qasim? Ya kan? Apa dia kata? Dia kata apa? Dia kata, "Tahatil ibarat wa faniyatil isyarat." Dia katakan, hilang semua ilmuku dan tak berguna semua syair-syair Arabku. Ada kan kita belajar ni? Hari yang pertama kita belajar, kan? Hilang semua ilmuku dan tidak berguna semua isyarat-isyarat syair-syairku. Wa ma nafa'ana, dan tidak ada yang beri manfaat kepada kami illa raka'atun raka'naha fi jawfil lail. Tak ada satu pun yang memberi manfaat kepada aku kecuali rakaat-rakaat yang sempat aku buat pada waktu malam. Nah, nampak? Jadi pentingnya amalan pada waktu malam. Okey? Ayyuhal waladu wa minal laili fatahajjad bihi amrun wa bil ashari hum yastaghfirun syukrun wal mustaqirun ataupun wal mustaghfirina bil ashari zikrun. Wahai anakku, ada satu ayat Quran Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi, dan daripada sebahagian malam. Daripada sebahagian malam. Allah tak suruh kita bangun direct malam tu. Separuh malam pun kalau kau sudah bagi untuk Allah pun Allah sudah gembira sudah. Allah sudah gembira. Satu guna perkataan wa minal laili litab'id, separuh malam. Bukan keseluruhan. Wa minal laili, dan daripada sebahagian malam itu. Bukan keseluruhan. Okey? Bukan kulli, tapi juz'i, separuh daripada malam tu. Itu pun Allah sudah gembira. Ya ibadi, tengok apa kata Allah dalam hadis qudsi. Allah kata apa? Ya ibadi, wahai hambaku, tafarraq li ibadati, luangkan masa kamu sedikit untuk aku. Tafarraq, apa? Orang yang belajar nahwu sorof ni, tafarraq ni dalam bab tafa'ul, kan? Tafa'ala tafa'alu, kan? Tafarraq, makna tafarraq, tafa'ul ni maksud apa? Tafarraq ni maksudnya kamu tak ada masa sudah. Memang penuh sudah masa kamu tu, tapi kamu kena cari juga masa untuk luangkan dengan Allah. Penuh macam mana pun jadual kamu, faham? Jam 8 sampai lepas subuh. Lepas subuh jam berapa? 5 lah kan? 5 baru sembahyang. 5:30 lah. Okay? Kamu lepas sembahyang jam 5 dengan zikir kamu, baca macam rotib, baca izib, baca semua kau baca di situ. Izib sakron, apa lagi kau baca situ? Quran, semua lah kau baca tu sampai jam 5:30. 5:30 right, basikal. Okay, folding bike. Okay, dari mana? Tawau sempurna, ladatu kuna sempurna, pergi balik KK. Pergi balik pergi tawau. Sampai jam 12:30 hari. Lepas tengah hari sembahyang. Lepas tu sembahyang apa lagi? Main futsal. Lepas zuhur main futsal. Lepas main futsal, lepas asar riadah lagi. Main bola tampar di sana tu. Tempat DGR tu. Okey, main bola tampar kamu di sana. Okey, main bola tampar. Lepas tu maghrib. Lepas maghrib apa? Makan. Kan, makanlah. Lepas maghrib makan. Lepas tu isyak. Isyak jam 8 sampai jam 10 futsal, 10 sampai jam 12 badminton. Mantap. Okey? Riyadhah Ustaz, al-aqlus salim fi jismis salim. Nampak? Akal yang sehat bermula daripada badan yang sehat, badan yang cerdas. 12 tidur. Nampak? 12 tidur. Faham ni? Berapa banyak masa kita gunakan untuk agama? Sembahyang saja. Jadi penuhkan jadual kita. Allah kata, ya ibadi, hei hambaku, aku tahu duniamu banyak. Aku tahu sibukmu dengan dunia ni banyak. Tapi carilah, tolonglah cari sikit je masa untuk aku. Aku nak minta banyak pun. Aku minta sikit je, seolah-olah kau hargailah aku.
Nampak? Seolah-olah kau hargailah aku. Jangan sibuk dengan urusan duniamu tu. Faham ni? Tafarraq li ibadati. Luangkan masamu untuk aku. Sikit je. Sikit tu pun apa Allah kata? Amla sadraka ghinni walam asudda faqrak. Apa kata Allah? Aku akan penuhkan dadamu dengan kekayaan. Nampak? Aku akan penuhkan dadamu dengan kekayaan dan aku akan tutup lubang-lubang kemiskinan kamu. Nampak? Okay, Allah akan tutup lubang-lubang kemiskinan kamu. Wa illam taf'al, tapi kalau kau sibuk juga dengan duniamu, tak mau juga bagi masamu untuk aku, amla sadraka syughlan. Bukan silap. Yang pertama tadi wa asudda faqrak, tutup lubang kemiskinan. Yang ini walam asudda faqrak. Aku akan buka lubang-lubang kemiskinan kamu dan aku akan biarkan kamu dalam kehinaan. Sebab tidak bagi masa untuk Allah. Okey? Jadi mau tak mau kena bagi masa untuk Allah. Jadi Allah bagi tahu wa minal laili fatahajjad bih. Dan daripada sebagian malam, gunakanlah separuh daripada malam tu untuk bertahajud. Tahajud tu apa? Kena tidur dulu baru solat. Baru dipanggil tahajud. Okey? Kalau kamu tak tidur, tak dipanggil tahajud. Itu dipanggil qiyamul lail. Faham? Bangun malam ni ada dua lah. Qiyamul lail tu di bawah tahajud. Okey, qiyamul lail ni ada banyak. Okey? Nama besarnya qiyamul lail, menghidupkan malam. Itu nama besar dia, qiyamul lail. Menghidupkan malam. Di bawahnya tu ada pecahan. Quran, ta'lim, zikir, solat. Nampak tak? Tadarrus. Dia ada banyak situ. Okey, salah satu cabang daripada qiyamul lail ialah tahajud. Tahajud ni maknanya kena tidur dulu. Yang lain tu tak disyaratkan tidur dulu. Tapi kalau tahajud, dia kena tidur dulu. Daripada perkataan hajada kan, hajada ni maknanya berbaring lah, berbaring. Kena baring, kena tidur dulu maksudnya. Baru bangun, baru melaksanakan solat. Jadi pada ayat wa minal laili fatahajjad bihi itu merupakan amrun. Di situ ada perintah daripada Allah untuk bangun malam. Wahai hambaku, separuh daripada malam tu bangunlah. Itu ada perintah. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur, ashar ni pada waktu sahur lah. Kan? Waktu sahur tu bila? Sebelum hum yastaghfirun, mereka beristighfar kepada Allah. Itu ayat Quran. Okay, jadi waktu yang paling terbaik untuk istighfar bila? Waktu sahur. Waktu bersahur ialah waktu yang paling terbaik untuk beristighfar. Waktu sebelum subuh tu. Itu waktu paling terbaik untuk istighfar. Jadi hafal sudah kamu Sayyidul Istighfar? Hafal sudah? Penghulu segala istighfar tu. Imran, hafal sudah Imran? Belum? Rofi? Hafal sudah? Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi hafal lah, rugilah kalau kamu dah hafal. Kamu baca pagi, meninggal waktu petang, terus masuk syurga. Faham? Nabi bagi tahu tu, siapa yang baca dulu istighfar waktu pagi, meninggal waktu petang, terus masuk syurga tanpa hisab. Siapa yang baca waktu petang, meninggal waktu malam, terus masuk syurga tanpa hisab. Siapa yang baca waktu malam, meninggal waktu pagi, terus masuk syurga tanpa hisab. Antara dia dengan syurga, hanya mati saja diperlukan. Antara dia dengan syurga, hanya mati saja diperlukan. Nabi sudah bagi tahu. Nabi sudah bagi tahu. Amal lah bah. Nabi ni tidak pernah memungkiri janji. Jelas? Okay, jadi amal. Rugi kalau tidak amal. Sama ada kamu baca, tengok, baca, itu pun boleh. Kalau hafal lagi lagi bagus. Episod Naruto boleh dihafal. Keluar cerita, ini Ustaz episod ke-42 ni Ustaz. Episod 42 minit ke-13. Wah, dia tahu minit ke-13 episod 42, dia tahu semua. Faham? Yang ini pula Ustaz, ini One Piece ni. Ini episod ke-1347
karangan 2, tiba-tiba karangan 2. Wah, karangan 2. Dia tahu semua, tapi bila sebut agama ni, terus dia paling belakang mundur. Padahal dalam hadis qudsi begitu apa? Innallaha, apa ni ada punya hadis tu? Innallaha yaghdabu kullu alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Ya kan? Anda ingat dia punya apa? Dia punya matan tu. Sesungguhnya Allah murka, Allah geram bacat. Faham ni? Geram bacat dengan orang yang alim tentang dunia tapi jahil tentang akhirat. Sebut tentang dunia dia paling depan. Faham? Aku kan? Sekali suruh imam, Fadol, ditolaknya orang. Faham? Bab akhirat. Tapi bab dunia dia paling depan. Okey? Syukurun. Pada ayat tu ada kesyukuran. Kenapa syukur? Sebab dalam jutaan manusia Allah bangunkan dia untuk beristighfar. Faham? Jadi di situ ada kesyukuran dia kepada Allah. Jadi tanda dia bersyukur, dia beristighfar. Okey, tanda dia bersyukur, dia beristighfar. Jutaan orang tidur, tapi Allah bangunkan dia. Sebab tu kata ulama apa? Kalau ada orang tidak bangun malam, tidak bangun malam, dia tertidur, dia sudah sejam ni, dia sudah sejam, tak terbangun. Faham? 5 jam dia set tu. Alam yang pertama untuk matikan alam yang kedua, alam yang kedua untuk matikan alam yang ketiga, alam yang keempat untuk matikan alam yang kelima, yang kelima baru dia bangun. Sudah set 5 ni, 5 alam, 5 je teleponnya. Faham? Untuk bangun. Faham ni? Tidak juga terbangun. Kata ulama apa? Dia mau jumpa Allah, Allah yang tak mau jumpa dia. Itu orang yang usaha untuk bangun tu. Orang yang usaha untuk bangun tapi tidak terbangun, itu petanda Allah tak mau jumpa dia. Allah tak mau jumpa dia. Itu orang yang usaha untuk bangun. Kalau orang yang tak ada usaha untuk bangun, tak dipedulikan oleh Allah sebenarnya. Pedulilah kau di situ. Tidak dipedulikan. Lantak kau lah kau mau buat itu ka if'al ma syi'ta. Buatlah apa yang kau mau. Faham ni? Apa hadis itu? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Allah kata kalau kau nak malu, buatlah apa yang kau suka. Kalau kau nak malu, buatlah apa yang kau suka. Terpulang orang berdosa ke, buat maksiat ke, pahala ke, terpulang. Okey? Maknanya Allah tak peduli sudah kau. Wal mustaghfirina bil ashar atau wal musta'qiruna bil ashari, dan orang-orang yang sentiasa minta ampun kepada Allah ni, mereka minta ampun kepada Allah pada waktu sahur. Di situ ada zikrun, ada peringatan. Apa peringatannya? Peringatannya bahawa kalau mau beristighfarlah pada waktu sahur. Okey, zikrun. Qala an-nabiy alaihi salamu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatu aswatin. Kita antum thalathatu ke thalathu? Thalathu, tu Ustaz? Thalathatu aswatin yuhibbuha Allah Ta'ala. Ada 3 suara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 suara ni memang dicintai oleh Allah. Yang pertama, sautu madlan, suara si Mazlan. Tak ada dia di sini. Sautu diki, suara ayam yang berkokok. Kenapa? Sebab ayam yang berkokok ni, bila dia berkokok, dia nampak malaikat. Ada hadis lain kan? Ada hadis bagi tahu ayam berkokok ni petanda dia melihat malaikat. Samalah kisah yang berlaku kepada Maulana Yusuf dengan Maulana In'amul Hasan. Kumpul semua, ada ijtima' ulama waktu tu, berkumpul semua ulama ni. Berkumpul semua ulama, Maulana Yusufnya, Maulana In'amul Hasannya, macam-macam Maulana. Maulana Yusuf tanya, siapa yang tak pernah nampak malaikat, sila keluar daripada majma' kami ini. Sila keluar daripada bilik kami ini. Semua keluar.
Tinggal satu orang duduk situ. Maulana Inamul Hasan, menangis dia. Kenapa dia menangis? Sebab dia tahu sudah rahsianya, dia pernah nampak malaikat. Nah, selama ini dia sembunyi. Akhirnya Maulana Yusuf kata, siapa yang tidak pernah nampak malaikat, sila keluar. Nah, menangis dia. Diketahui, orang tahu sudah bahwa dia pernah melihat malaikat. Yang hebatnya siapa? Yang hebatnya bukan Maulana Inamul Hasan. Yang hebatnya Maulana Yusuf tuh. Sebab apa? Dia tahu yang dia tuh pernah nampak malaikat. Maknanya dia pun pernah nampak malaikat juga. Dia yang hebat sebenarnya. Nah, Maulana Yusuf, anak Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Dulu Maulana Yusuf ni tak suka dakwah. Ilmu je dia. Ilmu. Apa namanya? Belajar. Taklim. Tak suka dia dakwah. Dia tak suka dakwah. Dia hentam lagi orang dakwah. Kau dakwah tak ada ilmu ni, jahil. Dia hentam lagi orang. Padahal bapaknya pengasas jemaah tabligh tu. Pendiri jemaah tabligh. Bapaknya ilmu dakwah. Jadi bapak dia ni kalau mau nasihat Maulana Yusuf, dia tak direct. Dia akan bagi tahu kepada Maulana Zakaria. Kan keluarga dia orang. Bapak saudara dia. Jadi Maulana Zakaria ni dia orang yang aktif juga dengan dakwah, aktif juga dengan ilmu. Maulana Zakaria Al-Kandah. Ni Maulana Zakaria ni pun wali juga ni. Dia lumpuh kan? Badannya lumpuh, dia tak boleh berdiri. Faham? Dia bersandar. Dia mengajar pun bersandar Maulana Zakaria ni. Tapi dia punya karomah ni, bunyi azan je, angkat takbir je, berdiri. Sampai habis sembahyang. Berdiri, rukuk, sujud, macam biasa. Assalamualaikum warahmatullahi, rebah. Terus tak boleh jam dia punya badan. Ni Maulana Zakaria. Sampaikan apa? Sampai dia minta dengan Allah ni, doa ni Maulana Zakaria ni, ya Allah, berikan aku sihir. Kasihkanlah aku sihir. Sebab apa? Sebab Nabi pernah kena sihir. Jadi Nabi pernah kena sihir, itu pun dia mau contohi. Dia pun mau kena sihir juga. Faham? Sampai dia berdoa, ya Allah, terlalu cinta sudah aku dengan Nabi ni. Satu je aku punya permintaan, kuburkanlah aku satu tanah dengan Nabi. Nabi kan dikuburkan di Madinah kan? Dia pergi haji, dia pergi umrah, meninggal di Madinah. Ditanamlah dia di perkuburan Baqi', satu tanah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, khidmat dia untuk hadis Nabi ni memang sangat tinggi. Okey? Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ketua ulama dunia, kan? Dia apa? Tinggal di Qatar. Kalau kamu buka Google, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ketua ulama dunia. Ketua ulama sedunia. Dia dengar Syekh Maulana Zakaria punya kealiman ni, dia tempat tiket terus terbang pergi India untuk duduk dalam ceramah Maulana Zakaria. Dia duduk Syekh, daripada awal dia duduk sampai habis. Dia kata apa? Dia kata, aku melihat hadis-hadis bercucur-cucuran di bibir Maulana Zakaria. Tanpa banyak hadis yang dia baca. Dia tengah ceramah, dia baca hadis. Itu Maulana Zakaria. Jadi Maulana Zakaria ni, itulah yang mengarang kitab Fadilat Amal tu. Yang kamu tak peduli sudah tu. Yang kamu baca muntakhab saja. Nah, ya kan? Fadilat Amal tu. Faham ni? Kenapa? Kenapa terasa? Mau berjap? Okey? Itulah kitab dia tu, Fadilat Amal tu, yang kamu kata banyak hadis dhaif dalam tu. Faham? Yang banyak hadis palsu kononnya dalam tu. Faham ni? Itulah kitab dia Maulana Zakaria. Jadi Maulana Zakaria ni dua sekali, ilmu dakwah. Jadi Maulana Ilyas pesan, Maulana Wahai Zakaria, bukanlah Zek. Zek. Itu lain Zakaria, bukan Zakar, bukan. Zakaria, boleh tak nasihat saya punya anak? Libatkanlah dalam dakwah ni. Okay, tak payah terlampau ilmu juga. Dakwah pun kena seimbang jugalah. Kata Maulana Ilyas. Maulana Zakaria pun targib Maulana Yusuf apa semua. Tak, Maulana Yusuf peduli. Ilmu saja dia. Sampaikan waktu mau wafat sudah Maulana Ilyas. Mau wafat sudah ni. Dia risau sudah, dia tak ada dia punya pengganti. Jadi waktu tu Maulana Yusuf mau makan apa, sampai dia ada period tu kerak roti apa semua tu kan, itu dikorek tu. Tak ada sudah makanan orang, tinggal itu. Jadi Maulana Yusuf pun korek. Maulana Ilyas nampak sedih Maulana Ilyas, dipanggilnya Maulana Yusuf, dipeluknya Maulana Yusuf. Dia peluk dengan pelukan kasih sayang.
dia peluk Syekh tu, apa yang ada dalam hati Maulana Ilyas, apa yang ada dalam fikiran Maulana Ilyas, ditransfer terus oleh Allah pergi otak Maulana Yusuf. Meninggal Syekh Maulana Ilyas, Maulana Yusuf yang ambil alih kerja dakwah tu. Dia punya fikir sama dengan fikir bapak dia. Jadi mereka seimbangkan antara ilmu dan dakwah. Jadi dua-dua kena seimbang. Faham? Dakwah pun kena buat, ilmu belajar pun kena zaman Nabi dia ada 3 perkara. Apa dia? Dakwah, ta'lim, tazkiyah. 3 perkara ni. Ini tiga perkara ni berjalan seiring di zaman Nabi. Dakwah ada, ta'lim ada, tazkiyah pun ada. Ada sahabat yang Nabi hantar dakwah, ada sahabat yang fokus belajar agama, ada sahabat yang fokus pembersihan jiwa, ahlu suffah. Tu Abu Hurairah. Jadi 3 ni bergerak seiringan. Okey? Dan sahabat-sahabat ni tak ada pun kritik antara satu dengan yang lain. Weh, kenapa kau nak keluar dakwah? Dah sempurna imanmu kalau nak keluar. Tak ada pun sahabat Nabi kata begitu. Faham? Yang ilmu ni pula tak ada kata, kenapa kau tak pergi belajar ilmu? Ilmu tanpa amalkan junun. Wah, nampak? Imam Ghazali sebut. Kan? Tak ada pun sahabat Nabi kata, yang tasawuf pula tak ada. Dalam kau berdebat, bersihkan hati lebih utama. Tak ada dia cakap begitu. Masing-masing main peranan. Sebab 3 ni hidup di zaman Nabi. Dakwah, ta'lim dan tazkiyah. Macam tu juga kita ada dakwah, ada ta'lim, ada tazkiyah. Kalau ada satu madrasah yang hidupkan 3 perkara ni, perfect. Dakwah dia buat, ta'lim pun ada, tazkiyah pun ada. Faham? Sautud diki, iaitu suara ayam jantan, ayam yang berkokok lah, ayam jantan yang berkokok. Wa sautul ladzi yaqra'ul qur'ana, dan suara orang-orang yang membaca Siapa sahabat Nabi yang baca Quran ni? Allahumma sholli ala Muhammad. Ada seorang sahabat Nabi tu, saya lupa nama dia. Dia baca Quran malam. Tiba-tiba dia baca Quran malam, awan datang pergi atas rumah dia. Dia punya kuda di luar tu, apa nama dipanggil ni? Huru-hara sudah kuda tu. Bunyi kuda, bunyi begini, bunyi kandang. Tak tenang tu kuda. Faham? Berhenti dia. Bila dia berhenti, kuda tu relax lagi. Cuaca pun jadi tenang. Dia sambung lagi. Nampak? Awan-awan datang lagi balik. Kemudian kuda tu masih lagi tidak huru-hara lagi. Masih tidak tenang lagi. Akhirnya dia berhenti. 2-3 kali akhirnya berhenti. Dia jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa semalam saya baca Quran subuh? Dia tanya. Ya Rasulullah, semalam saya baca Quran, saya baca, tiba-tiba awan macam Marvel mau turun. Kau Marvel tu, kan? Yang perempuan tu, macam dia mau turun tu. Kuda-kuda pun huru-hara sudah. Huru-hara sudah kuda-kuda ni. Kata Nabi, untunglah kau berhenti. Kalau kau sambung kau punya bacaan Quran tu, semua penduduk-penduduk ni akan nampak malaikat turun. Akan nampak wajah malaikat. Sukanya malaikat dengar dia punya suara tu, sampai malaikat turun mau dengar. Nabi kata, ngamlah tu kau berhenti. Kalau enggak turun malaikat. Nampak? Kalau enggak turun malaikat, ngamlah kau berhenti tu. Faham ni? Okey? Wa sautul mustaghfirina bil ashar, dan juga suara orang yang memohon istighfar, mohon ampunan kepada Allah pada waktu Jadi 3 suara ni suara yang paling dicintai oleh Allah. Nampak? Okey? Jadi kita usahakan juga suara kita ni, kalau tak mampu buat 3-3 ni, memanglah tak mampu buat 3-3, mana boleh kau berkokok. Faham? Okay? Jadi bacalah Al-Quran dan juga beristighfar. Adakah ayam betina berkokok? Tak ada kan? Mana ada ayam betina berkokok kan? Kokok. Mana ada? Mesti ayam jantan yang berkokok. Qala Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri ni pun wali juga ni. Ini kita baca ni semua kisah-kisah para wali ni. Faham? Sampaikan Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Apa dia cakap ni? Allahumma shalli. Kata apa? Hikayatul awliya. Dia kata kisah-kisah para wali ni jundun min junudillahi ta'ala. Kisah-kisah para wali, kisah-kisah para awliya, kisah-kisah orang saleh ni jundun min junudillah. Tentera di antara tentera-tenteranya Allah.
dia menghidupkan hati-hati orang yang beriman. Kisah-kisah wali ni dia menghidupkan hati-hati orang yang beriman. Al-hikayatu jundun min junudillah. Jadi Sufyan Tsauri ni kisah dia lain pula. As-Tsauri ni kan lembu kan? Anak lembu kan? Orang baca Quran. Sufyan anak lembu. Namanya Sufyan lembu, anak lembu, Tsauri. Sebab apa dipanggil Tsauri? Sebab dia masuk masjid. Dia masuk masjid enggak dia sedar terlangkah kaki kiri. Masuk masjid kaki apa? Kanan kan? Dia terlangkah kaki kiri. Terus turun satu suara. Ya Tsaur, wahai lembu. Nampak? Jadi wali Allah ni kalau buat silap memang direct kena sound di situ juga. Ini wali Allah. Kalau buat salah terus kena tegur di situ juga. Okey? Jadi tu apa namanya? Maka kekallah namanya menjadi Sufyan Tsauri. Macam juga Malik bin Dinar. Kenal tak nama tu? Malik bin Dinar. Tu nama wali juga tu, Malik bin Dinar. Malik bin Dinar. Dinar tu apa? Duit lah, dinar. Jadi kenapa dia boleh dapat nama Malik bin Dinar tu? Dia naik perahu, dia naik kapal. Dia naik kapal sampai di tengah laut tu, diminta dia punya tambang. Dia cek rupanya jubahnya koyak. Faham? Jubahnya koyak. Tak ada dia punya duit. Dia bagi tahu kepada konduktor bas tu. Konduktor bas pula. Konduktor perahu tu, dia bagi tahu, minta maaf tuan, saya punya jubah ni koyak. Jadi saya punya duit semua hilang. Tak dipercaya, dipukul dia di atas kapal tu. Dia kata pilih antara dua, bayar atau kami buang. Tengah laut batu tuan. Tengah laut batu tuan. Tengah laut bayar ataupun buang. Mau bayar macam mana kalau sudah? Tak ada, hilang sudah dia punya duit. Dibuang, tenggelam dia ke dalam. Ini ajaibnya. Keluarlah Aquaman. Okay? Ini betul ni. Ajaibnya apa berlaku? Dia naik ke atas. Dia tak berenang, dia naik ke atas. Dia naik terapung ke atas dan dia pijak laut tu seperti mana dia pijak? Dia pijak lantai. Dia pijak lantai tu. Terkejut orang yang apa namanya? Yang konduktor tadi tu. Dia berdiri saja. Jutaan ikan keluar daripada lautan. Ikan tu mendongakkan dia punya mulut dan mendongakkan kepalanya dan buka dia punya mulut. Setiap satu mulut ikan tu ada 1 dinar. Ada 1 dinar. Dinar ni emas lah kan? 1 dinar ni emas lah. Dinar ni 4 gram lebih kan? Kalau ikut harga sekarang 1 dinar ni dalam 1000 lebih. 1000 lebih. Jadi jutaan ikan ni keluar, mulutnya terbuka, di dalamnya ada 1 dinar. Kekallah namanya menjadi Malik bin Dinar. Faham? Itu. Okey? Jangan pula kamu sok-sok nanti pergi sebati. Oh ya. dibuang kamu, berenang, ada tai limpas. Nah, pula tu. Orang dinar juga, emas juga tu kan? Ingat pula Ustaz satu kisah. Kisah pasal orang selawat. Banyak kisah pula ni. Kisah pasal orang selawat. Jadi ada satu apa namanya? Satu nelayan ni. Nelayan ni dia selalu berselawat. Dia kata sallallahu alaihi. Apa dia punya? Sallu alaihi, dia kata. Sallu alaihi wa sallim taslima. Sallu alaihi wa sallim taslima. Sallu. Itu dia punya selawat hari demi hari bertahun-tahun. Itu saja yang dia selawat. Itu dia punya sallu alaihi, sallu alaihi. Sebab apa? Sebab dia baca ayat Quran tu. Dia kata ya ayyuhalladzina amanu sallu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Jadi dia ambil ayat tu jadi lafaz selawat. Kalau ikut kaedah kan salah. Mana boleh sallu ni kita suruh orang. Pokoknya solli. Kan solli alaihi. Aku berselawat ke atasnya. Kan usolli alaihi. Jadi bukan sallu, sepatutnya solli. Jadi akhirnya apa? Sambil dia apa namanya? Kasih bagus dia punya sampan, dia pun selawat. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi. Dia bagus dia punya sampan. Jadi limpaslah geng-geng ustaz
Geng-geng asatidah, Maulana, Habib, Syekh, semua kumpul. Okey? Kumpul semua di situ. Jadi, lalulah dorang. Lalu terdengarlah si apa nama ni? Yang nelayan ni. Terdengarlah dia berselawat. Sallu alaihi wa sallimu. Tegur dia, "Pakcik salah tu." Bukan sallu, solli. Ikut kaedah yang sebenar bahasa Arab dia kata solli. Dia kata, "Oh iya kah, saya bertahun-tahun ni salah tu. Ndak diterima kau punya selawat tu." Nampak? Ndak terima kau punya selawat tu. Dia kan Tuhan. Ambil alih kerja Tuhan. Ndak diterima selawat tu. Yang mesti benar perkataan solli. Sedih pakcik tu. Jadi selama ni bertahun-tahun dia salah. Faham tak? Bertahun-tahun dia salah. Jadi dia ni pun teruslah solli. Akhirnya apa? Terlupa dia. Dalam keadaan dia sedih tu kan? Dalam keadaan dia sedih, dia bertukang-tukang, terlupa dia. Solli kah? Sollu tadi ya? Terlupa dia. Geng ustaz tu sudah naik sampan tu. Dikejarnya di tepi tu, di tepi apa namanya ni? Pasir-pasir tu kan? Dikejarnya, "Ustaz, sollu kah solli?" Diteriaknya, "Ustaz, sollu kah solli?" Ustaz tu pun teriaklah, "Solli." Enggak dia dengar. Dikejar. Enggak dia perasan rupanya jalan atas air dia. Berkat selawat yang dia selawat tu, sollu tu, rupa-rupanya sampai dia jumpa ustaz tu di tengah air tu. Terkejut ustaz tu. Jadi dia pun tanya, "Ustaz, sollu kata tadi solli?" Ustaz tu kata apa? "Untuk kau, sollu pun boleh, solli pun boleh." Untuk kau, sollu pun boleh, solli pun. Sebab apa? Sebab kau lebih mulia daripada kami. Sebab kau lebih kerana selawatmu itu Allah buktikan karomahmu, karomah selawat tu kepada dirimu. Jadi untuk kau solli pun boleh, sollu pun boleh. Kalau kami solli lah, kalau untuk kau terpulang, sollu boleh, solli pun boleh. Sebab nampak sudah. Jadi dia pun terus dengan dia punya selawat, sollu dan sollu. Faham? Nanti ada tu yang action tu, sallu alaihi. Menunggu orang tegur, salah tu, sedih. Berlari bila laut tenggelam. Qala Sufyan ats-Tsauri rahmatullahi taala alaihi. Jadi berkata Sufyan ats-Tsauri rahmatullahi alaihi, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa rihan tahubbu waqtal ashari." Adakah Ustaz dalam kita Ustaz? Dah. Bila ashari kan? Tabaraka wa ta'ala khalaqa rihan bil ashari tahmilul adhkara wal istighfara ila al-malikil jabbari. Jadi Sufyan ats-Tsauri kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan satu angin, yang mana angin ini akan membawa semua zikir-zikir dan semua istighfar seorang hamba kepada Tuhan yang Maha Perkasa. Jadi kalau kamu istighfar, astaghfirullahalazim, kamu berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, maka ada satu angin yang akan bawa zikir dan kamu punya istighfar tu pergi bertemu dengan Allah. Wa qala aidan, dan berkata juga, Sufyan ats-Tsauri pun berkata lagi, "Idza kana awwalul laili yunadi munadin min tahtil 'arsy ala liyaqumil 'abidun fayaqumuna wa yusalluna ma sya'allahu thumma yunadi munadin fi syatril laili." Apabila idza kana awwalul lail, apabila bermula sahaja waktu malam, maknanya bukan waktu malam isyak tu, waktu malam yang pertengahan malam tu. Jam 1. Start jam 1 lah begitu. 2/3 malam. Start jam 1. Yunadi munadin min tahtil arsy. Berserulah satu seruan daripada bawah arasy-Nya Allah. Makhluk yang paling cantik sekali yang Allah ciptakan adalah ada Ustaz bagi kerja rumah kemarin kan? 10 perkara. Apa? 10 tu. Wah, aku ingat kau sudah tulis. Apa 10 tu? Syurga, neraka, arasy. Roh siapa? Siapa bagi tu roh? Semua binasa tu. Tulang dalam badan kita ni ada satu tulang namanya tulang sulbi. Kalau kamu duduk di bagian punggung kamu tu ada satu tulang. Faham? Ada tulang tengah-tengah tu. Hujung daripada tulang belakang tu. Faham?
Tulang belakang tu ujung sekali, bagian ekor bawah sekali tu. Bukan ekor depan. Wah, belakang sekali. Faham? Itu hancur binasa juga tu. Ha? Kamu ni Mas Arab. Wah, Mas Arab. Ujung sekali bagian tulang belakang ni, bawah sekali tu bagian punggung tu. Kalau orang kurus macam Ustaz, senang lah. Macam orang gemuk macam kamu, susah sikit lah. Itu dia panggil tulang sulbi. Itu nak akan hancur. Okay, syurga, neraka, okay, jasad para nabi. Itu semua antara perkara-perkara yang tidak hancur. Dan antum carilah 10 tu. Okay, jadi akan ada satu seruan daripada bawah arash. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Dalam Bukhari kan Muslim beritahu wa kana arshuhu 'alal ma'. Arash Allah ni di atas air. Air baru arash Allah di atas. Wa kana arshuhu 'alal ma'i. Okey, jadi ada satu seruan daripada bawah arash ni. Apa dia kata? Ala liyaqumil 'abidun. Mana hendak bangunkah hamba-hambaku ini? Hendak bangunkah para hamba ini? Tujuan belajar menjadi apa? Jadi hamba kan? Jadi setiap malam tu, setiap malam akan ada satu seruan, hendak bangunkah para hamba ini? Fayaqumuna wa yusalluna ma sya'allahu. Maka bangunlah hamba-hamba tadi untuk melaksanakan solat. Macam Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kan? Dia karamah dia sebab apa? Sebab amal dia yang banyak lah. Sebab amal dia yang banyak. Tiap-tiap hari itu lepas sembahyang duha dia akan solat 200 rakaat tiap-tiap hari. 200 rakaat tiap-tiap hari dia akan solat sunat. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Okey, masya-Allah, seperti mana yang Allah kehendaki. Allah membangunkan mereka, maka Allah bangunkan. Thumma yunadi munadin fi syatril laili. Kemudian lepas daripada itu di pertengahan malam pula, maka satu lagi seruan, ala liyaqumil qanitun. Mana orang-orang yang taat ni hendak bangunkah? Orang-orang yang taat, qanitun, orang-orang yang sentiasa, kita faham sebab apa? Qanitin ni maknanya orang-orang yang taat, orang-orang yang sentiasa solat. Qanitin. Orang-orang qanitun, orang-orang yang panjang berdirinya, solatlah. Daripada perkataan kunut lah tu kan, kunut. Kunut kan berdiri. Kunut. Nabi kata apa? Afdhalus shalah, solat yang paling afdal tulul qunut, yang panjang kunutnya, yang panjang bacaannya. Okey, jadi orang-orang yang banyak membaca dalam sembahyang ni dipanggil qanitun. Mana qanitun ni nak bangun kah pertengahan malam sudah ni? Nampak? Fayaqumuna wa yusalluna ila sahari. Dan mereka pun bangunlah dan bersolatlah sampai waktu sahur. Fa idza kana as-saharu nada munadin. Apabila masuk saja waktu sahur ni waktu akhir malam sudah. Waktu akhir malam. Okey, 20 minit sebelum masuk waktu subuh. Apa penyeru tu berkata? Ala liyaqumil mustaghfirun. Mana orang yang selalu istighfar ni? Fayaqumuna wa yastaghfirun. Maka bangunlah orang-orang yang selalu beristighfar, dan beristighfarlah mereka di hadapan Tuhan mereka. Fa idza tala'al fajru. Apabila masuk saja waktu subuh. Nampak? Masuk saja waktu subuh, azan subuh sudah ni, nada munadin ala liyaqumil ghafilun. Mana orang-orang yang lalai ni? Tak bangun lagi? Bangun time azan subuh pun kategori lalai sudah. Ini peringkat aulia. Bangun time azan subuh tu peringkat lalai sudah. Kita bangun subuh tu rasa macam wali sudah. Sembahyang subuh aku berjemaah di masjid. Rasa bangga sudah. Padahal kalau ikut level para aulia, itulah level paling bawah sekali lalai. Paling lalai. Bangun ketika azan subuh. Sebab apa? Sebab ayam berkokok duluan dia bangun daripada kita. Ayam berkokok tu dia berkokok sebelum duluan ayam tu bangun daripada kita. Faham ni? Dia pula yang kejutkan kita. Okey. Tapi bersubuh berjemaah ni pun fadilatnya bukan alang-alang. Kan Nabi beritahu man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah.
Siapa yang sembahyang subuh berjemaah Kaisal, fahuwa fi zimmatillah. Dia berada dalam pemeliharaan Allah. Dalam penjagaan Allah. Lingkaran Allah tu, Allah punya lingkaran, dia ada di dalam tu. Tak boleh kacau. Ni aku punya geng, kata Allah. Sebab dia sembahyang subuh berjemaah. Lepas tu Allah, Nabi kata, wa man akhfara zimmatallahi kabbahallahu fin nari liwajhi. Siapa yang menyakiti orang yang sembahyang subuh berjemaah, nescaya Allah akan campakkan wajahnya ke dalam api neraka. Kalau orang menyakiti orang yang sembahyang berjemaah. Okay? Tapi jangan aksen. Faham? Ya, kau kutuk aku. Aku dah tahu aku sembahyang subuh berjemaah tadi. Wah, nampak? Jadi orang yang mengutuk orang yang sembahyang berjemaah ni, cari pasal dengan orang yang sembahyang berjemaah ni subuh, dia akan dilingkupkan wajahnya oleh Allah di hari akhirat, masuk dalam neraka Allah. Waliyadzubillah. Okey. Ala liyakumil mustaghfirun, ala liyakumil ghafilun, mana orang-orang yang lalai ni tak bangun lagi kah? Nampak? Fayaqumuna min furushihim, dan bangunlah mereka ni daripada katil-katil mereka, tempat-tempat tidur mereka. Okey, firash ni maksudnya hamparan. Okey? Kal mauta, seperti mana orang mati, nusyiru min quburihim, seperti mana orang mati yang baru saja dibangkitkan daripada kubur-kubur mereka. Nampak? Berdosakah tuan-tuan bangun time subuh? Dosakah tidak? Tidak. Tapi ada satu kaedah yang menyebutkan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Okay, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang dibuat oleh orang-orang baik. Kebaikan yang dibuat oleh orang-orang baik, hasanatul abrar. Tulis hasanatul abrar hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, sayyiatu al-muqarrabin. Maksudnya kebaikan yang dibuat oleh orang-orang baik. Hasanah ni kebaikan lah kan. Kebaikan abror ni apa namanya? Orang-orang yang buat baik lah. Kebaikan yang dibuat oleh orang-orang baik adalah satu dosa bagi orang-orang yang muqarrabin, yang lebih dekat kedudukannya dengan Allah. Okey, sayyiatul muqarrabin merupakan satu dosa bagi orang-orang yang muqarrab, dekat hubungannya dengan Allah. Okey. Antum baca Quran satu muka surat satu hari. Orang muqarrabin kalau satu muka surat satu hari dosa untuk mereka. Antum ambil wudu, ambil wudu, nampak perempuan tak tutup aurat berjalan. Faham? Sambil ambil wudu, antum nampak tu aurat perempuan. Tak batal wudu. Tapi orang yang muqarrabin ambil wudu ternampak aurat, bukan tersentuh aurat, ternampak aurat, batal wudu dorang. Sampai begitu sekali. Okey? Sampai begitu sekali. Antum terlupa rakaat dalam sembahyang. Biasa, tidak berdosa. Tapi para muqarrabin terlupa rakaat dalam sembahyang merupakan satu dosa bagi mereka. Sebab macam mana boleh lupa? Dorang sembahyang kerana Allah, boleh lupa pula Allah. Padahal dia sembahyang di hadapan Allah, tapi lupa Allah. Lupa siapa yang disembahnya. Lupa rakaat. Faham ni? Okey? Jadi bukan dosa, tapi ini level-level orang yang muqarrab. Ala liyakumil ghafilun, mana orang-orang yang lalai ini tak bangun lagi kah?
Fayaqumuna, maka mereka pun bangunlah semua min furushihim, daripada hamparan-hamparan katil mereka, kal mauta, seperti mana orang-orang yang mati, nusyiru min quburihim, dibangkitkan daripada kubur-kubur mereka. Awal lagi kan, baru jam 9.40. Ustaz baca. Profi terjemah. Ayyuhal waladu ya fi wasaya Luqman al-Hakim libnihi annahu qala la yakunanna ad-diku Akyasa minka yunadi bil ashari wa anta na'imun wa laqad ahsana man qala syi'ran laqad hatafat fi junhi laylin hamamatun ala fananin wahnan wa inni lanaimun kadzabtu wa baitillahi law kuntu ashiqan lama sabaqatni bil buka'il hamaim wa az'amu anni haimun du sababatin bi rabbi fala abki wa tabkil bahaim. Okay. Adalah diriwayatkan di dalam wasiat Luqman al-Hakim bagi anaknya bahawa beliau berkata, wahai anakku yang tercinta, janganlah sampai ayam jantan itu lebih bijak daripada engkau. Ia berkokok di waktu sahur, sedangkan engkau masih tidur lagi. Dan baik, ayyuhal waladu, wahai anakku. Ruwiya fi wasaya, diriwayatkan dalam wasiat-wasiat Luqman al-Hakimi, wasiat Luqman Hakim libnihi, pada anaknya. Annahu qala, sesungguhnya dia Luqman al-Hakim berkata, ya bunayya, wahai anakku, la yakunanna diku, janganlah sampai ayam jantan itu akyasah, lebih baik, lebih bijak, lebih pandai, lebih cerdik daripada engkau minka. Yunadi, kenapa? Yunadi bil ashari, sebab ayam jantan ini berkokok pada waktu sahur. Wa anta naimun, sedangkan kau masih tidur lagi pada waktu itu. Walaqad ahsana man qala. Dan sungguh sangat indah sekali gubahan syair di bawah ini. Maksudnya, sesungguhnya memanggil-manggil di kegelapan malam burung merpati yang bertingkir di atas kayu. Ia terus sahaja memanggil-manggil, sedangkan aku asyik dalam tidurku. Bohong, sebenarnya bohong. Aku demi Baitullah, seandainya aku benar seorang yang asyik akan Allah, sudah tentu burung-burung tidak akan mendahuluiku menangis. Aku mendakwa bahawa aku seorang pencinta yang bersangatan dahaga untuk bertemu kekasih. Namun kenapa aku masih belum pandai menangis seperti menangisnya binatang-binatang itu. Bintang menangis ya? Luar biasa. Walaqad ahsana man qala, dan sangat-sangat, walaqad ni tersangat-sangat lah ni, sebab dia gabungkan dua di situ, taukid ya, lam dan juga qad. Walaqad ahsana man qala, dan sesungguh-sungguhnya benar dan cantiklah orang yang berkata dalam satu syairnya, laqad hatafat fi junhi laylin hamamatun ala fananin wahnan wa inni lanaimu. Dikata apa? Pada waktu malam ada burung yang bergerak bebas, berterbangan bergerak bebas pada waktu malam, dan dia berterusan bergerak bebas, dan dia duduk di ranting-ranting kayu. Wa inni lanaimun, waktu dia bergerak bebas itu dan dia duduk di ranting-ranting kayu itu, waktu itu aku masih lena di dalam tidurku.
kadzabtu wa baitillahi, demi Allah, demi Tuhan Kaabah, demi Baitullah, penipulah aku. Penipulah aku. Lau kuntu asyiqan, kalau betul lah aku ni seorang perindu. Asyiqan ni, asyik ni maknanya perindu lah bahasa Arab, asyik. Sebab tu ada lagu Ya Asyiqal Mustafa. Kan Mustafa. Mustafa. Ini Mustafa Kamal. Ya Asyiqal Mustafa. Kan, wahai perindu Nabi. Ya asyik ni maksudnya perindu. Okay? Penipulah demi Tuhan Kaabah, demi Baitullah, aku bersumpah atas nama Baitullah, atas nama Allah, penipulah aku sebab aku cakap aku ni orang yang rindu dengan Allah. Tapi rindu-rindu aku ni lama sabaqatni bil buka'il hamaimu, duluan lagi burung tu menangis daripada aku. Aku cakap aku rindu Allah, tapi dia duluan bangun menangis merintih di hadapan Tuhannya daripada aku, sedangkan aku masih lagi tidur. Dia mengalir air mata burung tu rindukan Allah. Kita mengalir air liur kita tu, mimpi. Faham? Terbalik. Okay? Wa az'umu anni haimun dhu sababatin li rabbi. Aku ingat, aku fikir aku ni sudah syok, sudah dengan Allah, rindu betul sudah dengan Allah, asyik betul sudah dengan Allah. Fala abki, tapi rindu-rindu aku nak menangis juga aku dengan Tuhanku. Wa tabkil bahaimu, tapi yang menangis binatang pula yang menangis. Aku tidak menangis. Jadi tipulah kalau kita kata kita rindu Nabi, rindu Allah tapi tidak pernah menangis kerana Allah dan Rasul. Tipu. Kadzabta. Kamu berdusta. Okey? Kita punya kata-kata tu, kita punya ucapan tu, kita punya qasidah, kita punya pujian kepada Nabi tu dusta. Palsu. Okey? Sebab tak dibuktikan dengan amal tu. Tak dibuktikan dengan amal. Faham? Fala abki wa tabkil bahaimu, yang menangisnya binatang tapi aku tidak menangis, padahal aku yang mengaku aku rindu, cinta, asyik dengan Allah. Sebab tu dalam satu pepatah Arab dia menyebutkan apa? Man kana bi ta'ati innallahi qariban kana bainan nasi ghariban. Man kana bi ta'ati innallahi qariban. Siapa yang kerana ketaatannya dia makin dekat dengan Allah, beramal makin dekat dia dengan Allah, beramal makin dekat dia dengan Allah. Lau kana bi ta'ati indallahi qariban, makin dekat dengan Allah, kana bainan nasi ghariban, nescaya dia akan menjadi asing di kalangan manusia. Dia tidak akan suka duduk dengan manusia. Dia akan duduk sendiri-sendiri sebab dia asyik sudah dengan Allah. Dia tidak akan banyak bergaul dengan manusia. Faham ni? Kita sebenarnya ni tuan-tuan mampu jadi orang yang beriman ni. Mampu sebenarnya. Kalau kita jaga hubungan kita dengan Allah. Tapi masalahnya orang sekeliling ni yang bawa kita kepada cinta dunia. Kenalkan kita dengan itu, kenalkan kita dengan ini, kenalkan kita dengan itu, kenalkan kita dengan ini. Akhirnya kita tinggalkan ibadat kita dengan Allah, pergi kepada mencari manusia. Sebab kita jumpa hiburan tu pada manusia. Nampak? Kita jumpa hiburan tu pada manusia. Sekarang ni hiburan kita handphone, hiburan kita TV, hiburan kita benda kita macam-macam. Sampai kita lupa bahawa Allah dan Quran itulah hiburan. Tapi kita tinggalkan hiburan tu semata-mata mencari hiburan pada diri manusia. Padahal hiburan pada diri manusia tu akan fana. Yang kekal hiburan pada Allah. Faham? Okey, terus. Ayyuhal waladu khulasatul ilmi an ta'lama at-ta'atu wal ibadata ma hiya. An ta'lama at-ta'ata wal ibadata ma hiya. I'lam anna at-ta'ata wal ibadata mutaba'atu syari'i. Okey, boleh baca dua. Mutaba'atu boleh, mutabi'atu boleh. Wal ibadata mutaba'atu syari'i fil awamiri wan nawahi bil qawli wal fi'li, yani kullu ma taqulu wa taf'alu wa tatruku yakunu bi iqtida'i syar'i
كما لو صمت يوم العيد وأيام التشريق وأيام التشريق تكون عاصيا أو صليت في ثوب مغصوب وإن كانت صورة عبادة تأثم. وإن كانت صورة عبادة تأثم. Ataupun wa in kana suratuhu ibadatan ta'tham. Okey, Rafi. Wahai anakku yang tercinta, pati segala ilmu itu ialah bahawa engkau mengetahui cara mengerjakan ketaatan dan ibadat akan Allah Ta'ala. Ketahuilah bahawasanya taat dan ibadat itu ialah mengikuti aturan Allah Ta'ala pada segala suruhan, larangan dan perbuatan, iaitu segala apa yang engkau katakan dan segala apa yang engkau buat dan yang engkau tinggal hendaklah mengikuti peraturan syariat. Kalau tidak, ia akan menjadi dosa seperti halnya bila engkau berpuasa di hari raya dan hari-hari tasyrik, maka engkau telah melakukan kemaksiatan. Begitu pula halnya seandainya engkau sembahyang memakai pakaian yang dicuri, maka adalah juga berdosa, walaupun pada zahirnya engkau telah melakukan suatu bentuk ibadat. Okey, ayuhal waladu, hai anakku. Khulasatul ilmi, natijah daripada ilmu tu, kesimpulan daripada ilmu tu. Okey, khulasah, kesimpulan daripada ilmu tu, kesan daripada ilmu tu apa? Anta alama ta'ata wal ibadata. Kamu tahu tentang ketaatan dan juga ibadat. Kamu tahu tentang taat dan juga ibadat. Mahia? Apa itu taat, apa itu ibadat? I'lam, ketahuilah, anna ta'ata wal ibadata, sesungguhnya ketaatan dan juga peribadatan itu mutabi'atu syari'i, ialah kamu mengikut syariat agama, fil awamiri wan nawahi, sama ada syariat itu menyuruh ataupun syariat itu melarang. Okey, sama ada yang disuruh ataupun yang dilarang. Bil qauli wal fi'li, dengan perkataan dan juga perbuatan. Apa perkataan yang disuruh dan apa perkataan yang dilarang? Apa perbuatan yang disuruh dan apa perbuatan yang dilarang? Nampak? Jadi dua ni, perkataan dan juga perbuatan ni, dia akan menghasilkan pahala dan akan menghasilkan dosa. Faham? Dia berbeza, sebab tu dia tak sebut di sini bil qauli wal fi'li wal qalbi, dia tak sebut hati. Sebab hati ni selagi mana dia masih berada dalam hati, dia tidak dikira sebagai dosa. Faham? Kamu olok orang daripada hati, tidak dikira sebagai dosa selagi kamu tak keluarkan. Okey? Tapi dipanggil noda lah. Fil awamiri wan nawahi bil qauli wal fi'li, sama ada perkataan ataupun perbuatan. Yakni kullu ma taqulu wa taf'alu, setiap apa yang kamu katakan dan setiap apa yang kamu cakapkan, wa tatruku, dan apa yang kamu tinggalkan. Faham? Apa yang kamu cakap, apa yang kamu buat pada percakapan, apa yang kamu buat pada perbuatan, dan apa yang kamu tinggalkan pada percakapan dan perbuatan. Faham? Yakunu biqtida'i syar'i, mestilah mengikut tuntutan syara'. Begitu. Kalau dalam Sahih Bukhari dia ada satu bab. Bab apa dia kata? Satu bab tu al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Dalam Bukhari, Sahih Bukhari ada satu bab yang bertajuk al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum bercakap dan buat. Ilmu sebelum bercakap dan beramal. Jadi sebelum bercakap pun kena ada ilmu, sebelum buat amal pun kena ada ilmu. Tak boleh main cakap sia, tapi ilmu tak ada. Faham ni? Tak boleh mencakap, akhirnya apa yang kita cakap tu menjadi hujah pula kepada diri kita. Faham? Dan apa yang kamu buat pun perlu ada Ustaz selalu cerita kan, masa buat gash dulu. Kau adakah Fatih masa tu? Rasanya tak ada masa tu. Jambatan.
Pergilah kami jumpa pak cik tu. Tu orang pak cik. Ustaz tak tahulah, mungkin sepupu antum kot. Pak cik tu. Ustaz pun tak tahu. Okey. Pergi jumpa pak cik tu. Buat gas. Buat gas. Assalamualaikum. Cik, boleh minta masa sekejap? Ziarah-ziarah hidupkan sunnah Nabi. Belajar-belajar hidupkan sunnah Nabi. Okey. Jadi pakcik tu pun bagi tahu lah, ya kenapa nak dah ada pakcik mau bagi tahu Syak mau iklan. Wah, tak berani cakap kan? Orang tua tak berani cakap, jadi iklan lah. Dah lah pakcik, Syak iklan Syak. Nanti lepas maghrib ni ada majlis bayan di masjid. Jadi jemput datang lah. Terus apa dia cakap? Dia kata apa? Dia kata, Ustaz, antara saya dengan Ustaz, siapa lebih takut Allah? Wah, nampak? Ni geng-geng makrifat lah ni. Antara saya dengan Ustaz, siapa lebih takut Allah? Dia kata, saya pun tak tahu pakcik. Saya mana pandai scan orang. Faham? Saya bukannya orang hebat sampai tahi pun saya boleh scan. Faham? Ni tahi siapa? Faham? Jadi dia kata, Ustaz, kalau Ustaz lah kan, kalau di depan sana ada orang yang Ustaz takut, ada orang yang Ustaz takut di depan sana, memang Ustaz takut betul, Ustaz mau lalu ke di sana? Saya kata, enggak lah pakcik, orang tu saya takut. Orang tu saya takut, enggak lah saya pergi, lalu. Macam tu lah aku Ustaz. Takutnya aku dengan Allah, sampai rumah Allah aku nak berani pergi. Nah, kau makrifat. Faham ni? Macam tu lah aku, takutnya aku dengan Allah, sampai rumah Allah pun aku ndak pergi. Betul, sudah dia punya takut tu, tapi cara takutnya tu salah. Faham? Tapi kalau ikut logik betul juga kan? Kalau ikut logik kita lah betul kan? Antum takut dengan orang tu, mustahil kamu pergi rumah dia. Jadi macam tu lah pakcik tu. Okay? Takutnya dia dengan Allah, sampai rumah Allah pun dia nak mau pergi. Aku pun tak tahu apa khabar pakcik tu sekarang. Tak pernah sudah Ustaz ziarah. Jadi antum usahakanlah tiap petang antum ziarah. Okay? Saudara-saudara se-Islam. Di situlah antum boleh tahu siapa yang sakit. Okay? Waktu kami ziarah dulu, setiap petang ni ziarah sampai habis jambatan kami ziarah. Okay? Di situlah kita boleh tahu siapa yang anak dia belajar agama, siapa yang ada masalah ini, siapa yang tak boleh bangun, siapa yang tinggal sendiri. Jadi itu ehwal perlu ditahu tu. Itu ehwal perlu ditahu. Jadi kalau ada orang dakwah datang ke tempat kamu siap ada laporan sudah. Nih laporan. Si ada peta kamu lukis. Ni rumah ni dia ni janda. Okay? Yang ini pula ni janda juga. Wah, rupanya dia memang ziarah janda saja. Jadi orang yang dakwah tu dia boleh tahu ini rumah janda, ini rumah ini. Jadi senang nanti. Dia mau pergi. Dia mau pergi nanti senanglah. Dia tahu sudah, oh ini tak payah masuk lah, rumah perempuan. Janda siap tinggal. Kalau masuk jadi fitnah. Dia tahu sudah. Gitu. Faham? Barulah dakwah kamu tu ada strategi. Ini sodor siap kamu semua. Akhirnya dakwah kemana, entah kemana semua. Faham ni? Assalamualaikum kak, ada orang lelaki di dalam. Apa? Kau ingat aku simpan lelaki? Nah, ni. Sebab tu ada ilmu. Ilmu sebelum bercakap. Betul tidak? Assalamualaikum kak, ada lelaki kah di dalam? Apa dek? Apa kau cakap? Kau ingat aku simpan lelaki kah? Kau ingat aku pelacur kah? Nah, Ustaz cakap begitu sebab Ustaz pernah kena. Ini Ustaz cerita pengalaman Ustaz. Yes ni. Jadi kena belajar. Assalamualaikum kak, ada saudara lelaki kah di dalam? Waduh betul. Sengaja kasih quote, ada saudara lelaki kah di dalam? Supaya dia nak bilang ada simpan lelaki kah di dalam. Jadi itu semua tu belajarlah tu. Inilah yang orang tabligh maksudkan. Kau keluar saja, nanti kau akan diajar. Nanti kau akan dapat juga. Yang diajar tu ilmu tentang dakwah tu. Faham macam mana kaedah berdakwah, macam mana cara cakap. Kalau jumpa orang tua, apa mau cakap. Jumpa ustaz, apa mau cakap. Ini jumpa ustaz, Assalamualaikum ustaz. Allah ada kuasa. Makhluk tak ada kuasa. Vaksin tak ada kuasa. Ustaz yang sudah 10 tahun, 20 tahun belajar di pondok, dengar siap. Dek, jazam tu apa jazam? Jazam. Tidak saya jazam. Yang anu tu Ustaz, yang filem tu, itu Shazam deh. Itu Shazam, bukan Jazam. Ada kan Shazam tu kan, filem tu kan. Jazam pun tak tahu. Belajar akidah bukan main lagi. Allah ada kuasa, makhluk tak ada kuasa. Faham? Dengan Ustaz tak payah kau targib. Dia lebih lama belajar akidah daripada kau. Faham? Dengan Ustaz jumpa, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, minta maaf Ustaz, kami baru-baru belajar buat dakwah. Ustaz, doakan kami Ustaz. Nampak? Begitu cara untuk tarik hati. Doakan kami Ustaz. Doakan kami supaya istiqomah, supaya dapat belajar juga. Kalau ada kelapangan masa Ustaz, kami mau belajar dengan Ustaz. Kami sedia untuk datang rumah Ustaz untuk belajar. Sama ada kami datang rumah Ustaz,
ataupun ustaz datang ke masjid lepas maghrib free, kami belajar dengan ustaz. Begitu cara. Ini ustaz didakwah. Tak keluar, tak sempurna imanmu. Nampak? Faham ni? Okay? Ini ustaz didakwah sudah 20 tahun, 30 tahun belajar agama, kau pergi dakwah. Faham? Jadi jumpa ustaz lain dia punya cara. Jumpa budak-budak lain caranya. Jumpa budak-budak bagi gula-gula. Ini budak-budak kau target 6 sifat, dek. Budak kecil 5 tahun 6 sifat. Faham? Jadi tak ada kejayaan kalau nak keluar agama, 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Buka mata hilang sudah budak tu. Faham? Jadi dengan budak-budak bagi gula-gula. Ni dek, doakan kami. Faham? Orang-orang Arab kalau jumpa budak-budak ni, dia akan selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Budak-budak jumpa budak-budak. Sebab apa? Budak-budak kan comel. Budak-budak kan comel. Jadi kata ulama apa? Semua kecantikan, kecomelan atas dunia ni datang daripada kecomelannya Nabi Muhammad. Datang daripada kecantikan Nabi Muhammad. Jadi orang Arab kalau jumpa budak-budak yang comel, dia akan selawat. Sebab tak ada kecantikan tu kalau tak ada Nabi Muhammad. Jadi dia akan bagi gula-gula, minta doakan. Begitu. Jumpa orang tua pula, nampak orang tu tengah sibuk, baru balik daripada kerja berpeluh-peluh, sorong dia punya motor, kejap bang. Kejayaan dalam agama. Dunia ni tak ada kita bawa pun. Ni motormu ni tak selamatkan ke dalam kubur nanti pun. Orang tengah penat baru balik kerja, kau pergi zin begitu. Faham ni? Jadi kena ada kaedah dia. Kena ada cara dia. Jadi macam mana mau dapat kaedah ni? Kita akan dapat dengan belajar-belajar buat dakwah. Jadi makin kita belajar, makin Allah ajar. Oh begini caranya. Inilah dipanggil ilmu hikmah. Sebab tu Quran sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah ni maksud dia apa? Hikmah ni maksud dia ajaklah kamu ke jalan Allah, ajaklah serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah tu apa? Hikmah ni kita dakwah dengan orang, ikut keadaan orang tu. Orang tua tu begini, apa kita mau cakap? Ustaz yang kita jumpa, apa kita mau cakap? Budak-budak, apa kita mau cakap? Orang sebaya, apa kita mau cakap? Orang tengah sibuk buat kerja, apa kita mau cakap? Orang tengah makan, apa kita mau cakap? Itulah yang diajar. Faham ni? Itulah yang maksudnya kamu keluar syah, nanti Allah ajar. Nanti Allah ajar. Yang Allah ajar tu ialah kaedah buat dakwah tu, bukan ilmu-ilmu yang begini ni. Faham? Begitu. Jelas? Yakunu biqtida'i syar'i, mestilah mengikuti tuntutan syarak. Kama law sumta yaumal 'idi wa ayyamat tashriqi. Ini masuk bab apa ni? Kita baca fiqh. Bab waktu-waktu yang diharamkan puasa. Ada berapa? Ada berapa hari? Ada berapa hari waktu yang diharamkan puasa? Ada berapa hari waktu yang diharamkan puasa? Baru saya khatam Mukhtasar Latif, qabiltu. Ada berapa? Mas Lan, ada berapa hari waktu yang diharamkan puasa? 7. Bagus. Ustaz, sebab tu Ustaz tanya si Mas Lan. So Ustaz tahu dia murajaah. Ustaz tahu mana muka-muka murajaah, mana muka-muka yang tak murajaah ni. Ustaz tahu Mas Lan murajaah. So tu Ustaz tanya dia. 7 lah. Hari Raya Aidil Adha, Hari Raya Aidil Fitri, 3 hari tasyrik, 1 Yaumus Syak, yang terakhir daripada pertengahan sampai akhir bulan Syaban. 7. Tu waktu yang diharamkan puasa. Faham? Kama law sumta yaumal 'idi wa ayyamat tasyriki. Seperti mana kalau orang tu dia berpuasa pada hari raya Aidil Adha atau Aidil Fitri wa ayyamit tasyrik, dan juga 3 hari selepas hari raya Aidil Adha. Okey? Takunu asian. Dia puasa tu. Takunu asian, tapi jadilah dia orang yang bermaksiat. Pemaksiat tu walaupun dia puasa. Okey? Au sallaita fi thawbin maqsubin, ataupun orang yang bersolat memakai pakaian yang dicuri. Wa in kana surata ibadati, walaupun bentuk gambarannya orang ibadat, tak samu, dia berdosa. Sebab apa? Sebab dia tidak tahu halal dan haram. Jadi taat dan ibadat ni dia mesti juga belajar berkenaan dengan halal dan juga haram. Apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan, dan apa yang didiamkan. Ya, dan apa yang didiamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Cukuplah sampai di situ. Yang keberapa nih? Nasihat keberapa kita berhenti? 11. Nasihat yang ke-11. Oh, 2 nasihat cak malam ni? 10 dan 11.
10 panjang. Oh, 10 tu panjang. Yang kita bantu. Okey, dah lama ni. Ni insya-Allah dah sampai 15 hari ni khatam ni insya-Allah. Okey? Wallahu a'lam. Sambung esok malam insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا رؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وخصوصا بهذه الليلة في منامنا. Ya Allah, kurniakanlah kami untuk melihat wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di hari akhirat, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Hada wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok kuliah maghrib dalam bagi hati. Sampai mana dah? Muhibah. Hah? Jadi besok ada kuliah, tapi kalau Ustaz lambat sikit, kamu tunggu saya ya. Ustaz ada kuliah maghrib di Muhibah, kitab penawar bagi hati. Ustaz pun dah tahu sampai bab mana sudah. Lepas tu subuh saya ada kuliah di masjid yang sama, Muhibah, kitab Syama'il Muhammadiyah. Itu pun Ustaz nak tahu sampai bab berapa sampai Syama'il? Baru bab pertama kan? Belum habis sampai bab kedua kan? Masih baru bab yang pertama. Kalau kamu mau join, pergilah. Masjid mana Malik? Muhibah, Masjid Babus Sa'adah, Muhibah Raya. Hah? Yang anu tu dekat Yayasan Sabah tu. Oh. Cikgu Sabas. Dorong si Madi. Muhibah Raya bukan Muhibah Bal ah. Muhibah Raya. Syama'il Muhammadiyah.